Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyu Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. Jenazah Ryan Oram, kanak-kanak berusia 5 tahun yang terjatuh ke dalam perigi kering di Maghribi minggu lepas selamat dikebumikan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di kawasan perkuburan di utara wilayah Chefchaouen beberapa kilometer dari tempat kejadian. Pengebumian kanak-kanak terbabit turut dihadiri ramai orang. Ryan menjadi perhatian seluruh dunia selepas terperangkap selama 5 hari dalam perigi tersebut. Walaupun berjaya diselamatkan, dia disahkan meninggal dunia tidak lama kemudian. Dua calon pengganti Presiden Palestin, Mahmud Abbas, dipilih mengisi jawatan kepimpinan utama Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO. Agensi berita Wafa melaporkan 141 anggota Majlis Pusat PLO melantik Hussein Al-Sheikh, 61 tahun, mengisi kerusi jawatankuasa eksekutif PLO. Manakala Rohi Fatuh, 73 tahun, akan mengetuai Majlis Kebangsaan iaitu badan pembuat keputusan tertinggi PLO. Al-Sheikh dan Fatuh kedua-duanya merupakan pembantu kepada Abbas. Eropah kini berdepan ancaman keselamatan paling serius selepas Perang Dingin. Amaran itu dikeluarkan Ketua Dasar Luar Kesatuan Eropah, Joseph Borrell. Beliau berkata, tiada pihak akan menempatkan 140,000 anggota tentera di sempadan tanpa sebab. Namun tegasnya, penyelesaian diplomatik dalam krisis Rusia dengan Ukraine masih lagi terbuka. Rusia dan China menentang sekatan sebelah pihak yang dikenakan oleh sesebuah negara tanpa sokongan Majlis Keselamatan PBB. Moskow dan Beijing sependapat sekatan seumpama itu hanya akan menjejaskan usaha damai dan mencampuri urusan negara berdaulat. Timbalan Duta Rusia ke PBB, Dmitry Porosenkiv, menegaskan sekatan yang sah adalah sekatan yang diluluskan Majlis Keselamatan. Ia merupakan adat penting untuk bertindak balas terhadap cabaran global. Duta China ke PBB, Zhang Jun, perlu berkata, bagi sekatan yang mendapat sokongan Majlis Keselamatan, ia tidak sepatutnya digunakan secara berlebihan. Mereka merujuk kepada sekatan yang dikenakan terhadap Syria, Belarus, Cuba, Venezuela, Iran, Afghanistan, Myanmar dan Mali. Mengembalikan semula pergerakan populasi di wilayah sifar COVID-19 seperti China seperti biasa akan menyebabkan kira-kira 2 juta kematian dalam setahun. Ketua Pakar Epidemiologi Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Wu Zunyo berkata, kunci untuk mengawal penularan virus ialah membangunkan vaksin yang lebih baik untuk mencegah jangkitan. Kajian yang dilakukan mendapati walaupun kadar vaksinasi global mencecah 95%, jika pergerakan populasi dikembalikan seperti sebelum pandemik, wilayah sifar COVID-19 akan menyaksikan lebih 234 juta jangkitan dalam tempoh setahun. Ini termasuk 64 juta kes bergejala. Angka korban akibat taufan Basirai di Madagaskar terus meningkat. Sekurang-kurangnya 21 orang maut dengan 70,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Basirai turut memusnahkan kawasan pertanian di pulau yang dilanda kemarau itu. Turut musnah jalan utama yang menghubungkan utara dan selatan negara. Demikian dinyatakan Wakil Agensi Kanak-kanak PBB UNICEF, Jean Benoit Menes. Taufan itu meninggalkan Madagaskar pagi semalam menuju ke selat Mozambik. Sukan, Persatuan Bola Sepak England, Scotland, Wales, Ireland Utara dan Ireland memutuskan untuk tidak lagi membida penganjuran Piala Dunia 2030. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk fokus kepada penganjuran bersama Euro 2028. Kelima-lima pihak dalam satu kenyataan berpendapat penganjuran Euro 2028 lebih berbaloi untuk pulangan pelaburan selain menelan kos yang lebih rendah dan potensi faedah dapat direalisasikan lebih awal. Sementara itu, Itali telah menyatakan minat kepada UEFA untuk membida penganjuran tamasya Euro 2032. Persatuan Bola Sepak Itali dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya mahu memodernkan infrastruktur di stadium-stadium bagi menganjurkan kejohanan berprestij itu. Ini termasuk membina stadium baharu.
sekian berita yang disunting oleh Amy Nora Liza Adnan dari Pusat Berita RTM. Dapatkan suntikan dos penggalak, lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.